Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 Makroekonomi EPPD 1023 dan kami akan membentang tentang kesan pengangguran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Nur Arifah Syazwana binti Abdul Rahman E187643, yang kedua Muhammad Iqbal Afi bin Muhammad Syahrani E187727, yang ketiga Chana Ruyan E186748, dan yang akhir sekali Tanosha anak perempuan Yovanes Varen E18830. Pengangguran merujuk kepada tenaga buruh yang sedang mencari atau mahu bekerja untuk mendapatkan tingkat gaji atau upah yang tertentu. Ia juga terdiri daripada buruh yang tidak mencari pekerjaan tapi setia bekerja jika ditawarkan gaji pada tingkat upah yang tertentu. Guna tenaga penuh dicapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 4%. Oleh itu, terdapat beberapa kesan pengangguran kepada sosioekonomi. Pengangguran akan menyebabkan: pertama, berlakunya pembaziran buruh. Pembaziran buruh berlaku apabila tenaga buruh tidak digunakan dengan sepenuhnya. Pembaziran sumber manusia ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kos latihan untuk meningkatkan semula kualiti buruh yang ada. Buruh juga akan hilang punca pendapatan. Hal ini akan mendorong kepada masalah sosial dalam negara. Kesan pengangguran yang kedua menyebabkan pendapatan yang berkurang. Ketiadaan pekerjaan dalam kalangan penganggur akan menyebabkan mereka tiada sumber pendapatan. Ketiadaan sumber pendapatan ini akan menimbulkan masalah kepada penganggur dan akan menyebabkan ekonomi terjejas. Kesan pengangguran yang ketiga merupakan taraf hidup penduduk akan menurun. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan negara sebenar merosot. Hal ini kerana hasil daripada cukai pendapatan individu kurangnya hasil daripada cukai pendapatan individu dan akan menyebabkan pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Hal ini akan menyebabkan pendapatan per kapita merosot apabila berlakunya pertambahan dalam bilangan penduduk. Kesannya, taraf hidup penduduk akan merosot. Seterusnya ialah KNK sebenar kurang daripada KNK potensi. Pengangguran mempunyai hubungan rapat dengan lombang deflasi. Semakin besar lombang deflasi, semakin serius pengangguran yang akan berlaku. Lombang deflasi berlaku apabila berlaku perbezaan antara KNK sebenar yang dicapai adalah kurang daripada KNK potensi. Oleh itu, apabila berlaku pengangguran, kegiatan ekonomi akan menjadi lembab. Permintaan agregat akan berkurang dan berlakunya lebihan penawaran barang serta pelaburan juga akan berkurang. Keadaan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi terjejas. Dan seterusnya ialah hasil kerajaan berkurang. Hal ini demikian kerana kutipan cukai pendapatan individu akan berkurang kerana banyak tenaga buruh tidak akan mempunyai pekerjaan. Begitu juga dengan kutipan hasil cukai keuntungan syarikat akan merosot kerana keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha akan lebih rendah daripada sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan perbelanjaan kerajaan terhadap projek pembangunan terjejas. Seterusnya ialah pembangunan ekonomi terjejas. Ini akan menjejaskan usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi apabila hasil kutipan cukai kerajaan semakin berkurang. Kesan daripada kejatuhan pendapatan dan keuntungan pengusaha. Kerajaan terpaksa untuk menagungkan atau membatalkan projek pembangunan. Masalah pengangguran juga akan mengurangkan kemampuan kerajaan untuk menyediakan pelbagai prasarana yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Antara kesan sosial adalah kadar kemiskinan meningkat. Pengangguran akan meningkatkan kadar kemiskinan dalam negara. Kadar kemiskinan yang tinggi boleh menjejaskan usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara. Hal ini disebabkan oleh sebahagian daripada perbelanjaan kerajaan yang digunakan untuk tujuan
pembangunan negara terpaksa digunakan untuk membiayai golongan miskin. Seterusnya, menimbulkan masalah kekeluargaan. Pengangguran menyebabkan individu hilang mata pencarian dan punca pendapatan. Hal ini akan menyebabkan keperluan dan kehendak ahli-ahli keluarga tidak dapat dipenuhi. Kesempitan hidup menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan boleh menimbulkan pelbagai jenis masalah kekeluargaan seperti pertengkaran serta perceraian. Di samping itu, peningkatan kes jenayah. Bilangan penganggur yang tinggi dalam masyarakat merupakan punca utama kadar kemiskinan semakin meningkat. Kemiskinan dalam kalangan penganggur menyebabkan kesulitan hidup mereka dan keadaan ini boleh memaksa mereka melakukan kegiatan-kegiatan jenayah seperti pecah rumah, kecurian, kenderaan, ragut dan rompakan. Hal ini menjejaskan ketenteraman sosial dalam negara. Yang pertama, menimbulkan masalah kesihatan masyarakat. Masalah pengangguran di Malaysia menyebabkan penganggur di Malaysia tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk menampung kos perubatan di hospital. Hal ini akan menyebabkan masalah kesihatan di kalangan masyarakat kerana mereka tidak mendapat perubatan yang dapat mengubati penyakit yang dihadapi mereka. Yang kedua, kos sara hidup meningkat. Pengangguran yang berlaku pada zaman kini menyebabkan peningkatan kos sara hidup di negara ini. Hal demikian kerana ketiadaan pekerja disebabkan oleh pengangguran ini menyebabkan harga bahan mentah meningkat. Justru, peningkatan harga bahan mentah ini akan menyebabkan kos sara hidup di negara ini meningkat. Yang ketiga, sumber makanan terjejas. Masalah pengangguran di negara ini adalah antara faktor penyebab sumber makanan terjejas. Hal ini kerana tanpa pekerja yang cukup, pengeluaran sesuatu barangan tidak dapat dikeluarkan semaksimum mungkin. Sumber makanan seperti ayam dan padi akan kurang jika terdapat banyak pekerja yang menganggur, lalu akan menyebabkan sumber makanan terjejas.